Hari ini adalah hari yang sangat khusus untuk kita semua. Selain kita berkebaktian Natal, bisa memuji Tuhan, anak-anak juga dapat memuji Tuhan. Tetapi kita sekarang dapat mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan berkhotbah dalam bahasa Mandarin. Karena kalau kita belajar bahasa Mandarin, begitu banyak manfaatnya untuk gereja Tuhan Yesus. Bahkan sekarang bukan hanya orang Tionghoa yang belajar bahasa Mandarin. Orang Batak pun belajar bahasa Mandarin. Orang Jawa pun belajar bahasa Mandarin. Karena zaman sekarang kita melihat perkembangan Tiongkok yang begitu luar biasa. Sehingga kalau kita dapat berbahasa Mandarin, maka kita dapat menyaksikan Tuhan Yesus kepada orang yang jumlahnya lebih dari 1 miliar. Sebagai orang Kristen kita harus belajar bahasa sebanyak-banyaknya. Tujuannya adalah untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan memikirkan satu tema, yaitu dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Kita akan melihat kembali dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Di sini memberitahukan kita tentang Allah Bapa dari sorga telah mengutus putra tunggalnya datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat manusia di dunia. Mengapa Bapa mengutus putra tunggalnya? Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menggenapi rencana Allah. Jadi pagi ini bukan hanya sebuah tema khotbah, tetapi kita akan melihat lebih dalam bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Ini adalah rencana Allah terhadap setiap orang. Mengapa? Karena kita manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jikalau kita tidak berpakaian, bukankah kita merasa malu? Setiap orang telah berdosa dan dosa membawakan kepada kita kematian. Setiap orang pasti mati karena kita telah berdosa. Kita sebagai manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Dan Dia mengutus putra tunggalnya yang namanya adalah Yesus. Yesus berarti Allah menyelamatkan kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Sekarang kita akan melihat dari firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada 66 kitab.
Perjanjian Lama 39 buku, 新约27本书， Perjanjian Baru 27 buku. 旧约是用那个希腊文写的，希伯来文写的， Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, 新约是用希腊文写的。 sedangkan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. 刚才我们看一个很重要的字是叫救， Tadi kita melihat ada satu kata yang sangat penting yaitu selamat. 救耶稣是救主， Dan Yesus adalah juru selamat. 耶稣救主，为什么这个救的字很重要呢？ Mengapa kata selamat itu penting sekali? 如果你查圣经啊，在旧约、新约有7个字啊，用来翻成这个救。 Kalau kita meneliti Alkitab, ada 7 kata yang diterjemahkan dari kata selamat. 这个是不是单单希伯来文，也是希腊文啊？ Bukan hanya dalam bahasa Ibrani, tetapi juga dalam bahasa Yunani. 那希伯来文你们记得就是约书亚啊， Dalam bahasa Ibrani, selamat itu adalah Yosua. 约书亚就是耶稣啊，在希伯来文呢。 Yosua adalah kata dalam Ibrani yang artinya Yesus. 上帝救我们。 Artinya Allah menyelamatkan 那 kita. 在这个希腊文呢，叫 zozo 啊， Di dalam bahasa 希腊文 Yunani artinya kata ini adalah, 不是约书亚，就是 zozo。 tetapi dalam bahasa Yunani adalah zozo. 那在圣经啊，这个2个字啊有发现到啊388次啊。 Dan di dalam Alkitab kata ini kalau dikombinasikan 有388次， akan muncul telah muncul dalam 388 kali. 啊，如果我们翻成这个印尼文跟华语啊， Dan kalau kita terjemahkan kata ini ke dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Mandarin, 救啊，很多救咯。 selamat ini bisa menunjuk kepada banyak arti. 第一，救恩； Yang pertama adalah keselamatan. 第二，救赎。啊，你看 Yang 啊。 kedua menyelamatkan. 第三，救主； Yang ketiga juru selamat. 第四，拯救。 Yang keempat penyelamatan. 呀，拯救，你看救啊，不是单单一个救咯，有救恩、救赎、救主、拯救。 Jadi dari kata selamat bisa timbul kata keselamatan, penyelamatan, juru selamat, menyelamatkan. 因为现在我们最重要的是上帝救我们啊。 Karena yang paling penting saat ini bagi kita adalah Allah menyelamatkan 如果 kita. 我们不上帝救我们呢，我们会灭亡啊。 Kalau bukan Allah yang menyelamatkan kita, kita akan binasa. 第二，你看啊，不是单单救咯， Berikutnya bukan hanya berkaitan dengan dengan selamat. 救是很好，但是啊，另外一方面呢，上帝会保护我们啊。 Selamat itu adalah baik, tetapi dari segi yang berikutnya, yang baik adalah bahwa Allah akan memelihara 不 kita. 是单单他救我们从罪脱离罪，但是他保护我们永永远远啊。 Bukan hanya Allah menyelamatkan kita dari dosa, tetapi Dia memelihara kita selama-lamanya. 他说，如果你信耶稣，你做上帝的孩子， Dia mengatakan, jikalau kamu percaya Yesus, kamu menjadi anak-anak Allah, 你的头发一个不会脱下来，如果不是天父上帝批准啊。 maka satu helai rambut pun dari kepalamu tidak akan jatuh kalau tidak diizinkan 他会 oleh Allah Bapa. 保护我们。 Dia akan memelihara 那 kita. 不是单单保护哦， Bukan hanya memelihara, 他会保卫我们啊。啊， Dia 你看 juga 啊， akan menjaga kita. 啊，他不是单单保卫我们，他会保存我们啊， Dan bukan hanya menjaga, tetapi Dia juga akan melestarikan。 melestarikan kita. 保存我们是我们的存在，信耶稣的人是永永远远的存在啊。 Melestarikan kita artinya keberadaan kita itu selama-lamanya. Pasti ada 我 selama-lamanya. 们已经写8个字了哈。 Jadi yang berkaitan dengan selamat kita sudah belajar 8 kata, 那不是8个字，7个字啊。 7 kata. 那我们要再看6个字哦。 Ada 6 kata berikutnya yang berkaitan. 那救啊，就是有跟这个帮助，上帝帮助我们啊。 Kata berikutnya adalah pertolongan. Allah menolong kita. 啊，上帝帮助我们呢。 Allah menolong kita. 啊，我们
常常面对问题的时候， Ketika kita seringkali menghadapi masalah, 你做人呢，每天就是会有问题， sebagai manusia setiap hari kita hadapi masalah. 没有人没有问题的哈。 Tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi 你的 masalah. 问题跟我的问题不一样， Masalahmu dengan masalah saya tidak sama. 但是上帝啊，他一定会帮助我们啊。 Tetapi Allah pasti menolong kita. 那就为什么他会帮助我们呢？ Mengapa dia pasti menolong 因为 kita? 我们已经信耶稣，我们就是他的孩子们啊。 Karena kita sudah percaya Yesus, kita adalah 你看 anak-anak. 诗篇121篇啊， Kalau kita membaca Mazmur 121, 上帝帮助信耶稣的人哦。 Allah menolong orang yang percaya 那不 Yesus. 是单单帮助他带我们到安全的地方啊， Bukan hanya menolong kita, dan dia juga membimbing kita ke tempat yang aman. 那不是单单安全啊，他要带我们得胜的生活啊。 Bukan hanya memberikan kita keamanan, dia akan memimpin hidup kita mengalami kemenangan. 得胜从哪里得胜呢？ Kemenangan dari apa? 如果你没有信耶稣，你不能得胜啊。 Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak punya kemenangan. 对什么呢？对罪啊，你不能得胜啊。 Menang terhadap apa? Terhadap dosa. Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak mungkin bisa menang dari dosa. 但是如果你信耶稣，主耶稣给你那个复活的能力啊，你能够得胜，无论罪啊、魔鬼试探你啊，你能够跟他讲，我不要遵守你啊。 Tetapi kalau kamu percaya Yesus, kamu percaya Yesus yang sudah bangkit, maka kamu diberi kuasa untuk menang walaupun dosa mencobai kamu, kamu tetap dapat mengatakan, saya tidak bisa menurut kepadamu dosa. 像主耶稣啊，他40天被魔鬼试探啊，他能够跟魔鬼讲，我不要顺服你啊。 Seperti Tuhan Yesus dicobai selama 40 hari, dia dapat mengatakan, aku tidak mau turut kepadamu dosa. 然后我们看约瑟啊，也是啊，罪啊要试探他，他也没有犯罪啊。 Kemudian kita melihat Yusuf, ketika dia dicobai, dia tidak menurut kepada dosa. 现在我们有得胜了哈。 Jadi kita diberi kemenangan. 那然后不是单单得胜，现在上帝给我们健康啊。 Bukan hanya kemenangan, Allah juga memberikan kita kesehatan. 这个健康不是身体的健康单单了，但是我们属灵的健康啊。 Berbicara tentang kesehatan bukan hanya kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan rohani. 我们信耶稣的人，不是单单有这个肉体的生活，我们有属灵的生活。 Sebagai orang percaya, kita bukan hanya punya kehidupan jasmani, tetapi kita juga punya kehidupan rohani. 如果你属灵的生活，你怎么样知道你的生活是健康呢？ Bagaimana kamu bisa tahu kehidupan rohanimu itu sehat? 如果你每天有读圣经，就是你有健康的生活。 Jikalau kamu setiap hari membaca firman Tuhan, artinya kamu punya kehidupan 如 rohani 果 yang 你 sehat. 没有天天读圣经啊，那个是说你有生病啊，那个灵性的生病啊。 Tetapi sebaliknya, kalau kamu tidak membaca firman Tuhan setiap hari, artinya kamu mengalami rohani yang tidak sehat. 那我的父亲已经91岁了， Ayah saya sudah berumur 91 tahun. 他也是有这里机会了啊。 Pagi ini dia juga beribadah. 上帝给他的眼睛到现在也是很好了哈。 Puji Tuhan, Allah masih memberikan dia mata yang masih bisa membaca. 刚才等一下你可以问他，他一天呢读圣经有几次啊？ Nanti saudara bisa bertanya kepadanya, satu hari dia membaca Alkitab itu berapa kali? 最少叫我看有3次啊。 Menurut pengamatan saya paling sedikit 3 kali dia membaca. 他起来1次， Sekali dia bangun 1 kali, 中午1次， siang hari 1 kali, 还没有睡觉1次。 sebelum tidur dia baca lagi. 那如果我们读圣经，是代表我们的身体啊，这个属灵的身体是健康的身体啊。 Jadi dengan membaca merenungkan firman Tuhan itu menandakan kesehatan dari rohani kita. 啊，第二的 check 是什么呀？我们天天有没有祷告？ Checklist yang kedua, itu apakah kita setiap hari berdoa? 你有读圣经，你有祷告，我不知道哦，因为在你的家里哈。 Saudara ada membaca firman atau berdoa pun saya tidak tahu, karena itu saudara lakukan di rumah. 但是我能够知道你的属灵的程度啊。1个礼拜，如果你有来聚会，我跟你讲，你有好的这个灵性。 Tetapi saya dapat menilai saudara dari
kehadiran saudara berkebaktian setiap minggu. Jikalau saudara hadir setiap minggu, saya bisa mengacungkan jempol untuk saudara. 你的灵性是健康的哦。 Maka itu artinya rohani saudara sehat. 如果你没有来聚会啊， Tetapi jikalau kamu tidak datang berkebaktian, 你不是生病啊， bukan hanya kamu artinya sakit, 你没有来那个是犯罪了。 tetapi dengan tidak datang sebenarnya itu sudah dosa. 犯罪啊！如果你这个国家犯罪啊，警察会抓你啊，你知道吗？ Di dalam bernegara, kalau kita berbuat salah atau berdosa, tentu saja kita ditangkap polisi. 如果你的属灵犯罪，谁会抓你呢？ Tetapi kalau rohanimu berdosa, siapa yang menangkap kamu? 那你要看哦，是不是你每个星期有来做礼拜吗？ Jadi kita harus mengecek diri kita, apakah setiap minggu kita datang berkebaktian. 如果你没有来做礼拜，那个是犯罪了。 Kalau tidak setiap minggu datang menyembah Tuhan, artinya berdosa. 上帝要给我们健康的灵性啊！哈， Jadi Allah mau memberikan kita juga kesehatan 那 rohani. 不是单单健康，他给我们得胜，他也给我们现在富有灵性的生活啊！ Jadi Allah bukan hanya memberikan kita kemenangan, kesehatan, tetapi Dia juga memberikan kita kesejahteraan. 那这个富有啊，就是在我们的手上有圣经啊， Kesejahteraan artinya di dalam tangan kita punya firman Tuhan. 我们能够拿这个圣经，这个圣经是最好的这个富有啊。 Alkitab atau firman Tuhan dapat kita pegang dan kita miliki. Ini adalah kesejahteraan yang paling baik 因 yang 为 diberikan 世 kita. 界是天天改变的， Karena dunia ini berubah terus. 我们看国家也是改变。 Demikian juga negara. pandemic 带我们的生活改变了。 Pandemi telah membawa banyak sekali perubahan untuk hidup kita. 以前人家不能在家里读书哈， Dulu ya, tidak ada orang yang bisa bersekolah di rumah. 但是现在能够在家里读书。 Tetapi sekarang orang bersekolah dari rumah. 那现在我们看很多地方已经改变了。 Dan kita juga melihat banyak tempat itu sudah berubah karena pandemi. 那像现在我们要戴口罩， Seperti yang paling jelas sekarang kita wajib memakai masker. 那如果我们坐不可以靠近人坐。 Dan duduk juga harus jaga jarak. 那世界已经改变了， Dunia berubah. 但是没有改变的，不会改变，就是上帝的话。 Tetapi yang tidak pernah berubah itu adalah firman 他 Tuhan. 已经给你跟我了， Allah telah berikan itu untuk kita. 那他给我们富有。 Dia memberikan kita kesejahteraan. 最后第六的Yang terakhir, kata yang terakhir yang berkaitan dengan selamat. 就是什么？他会帮我们报仇啊！ Dia akan menolong kita untuk mengadakan pembalasan. 为什么报仇呢？ Mengapa membalas? 像圣经很多信耶稣的人被这个世界的人什么消灭掉啊！ Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah dianiaya 被 oleh dunia. 被不信耶稣的人杀掉啊！ Bahkan dibunuh oleh orang-orang tidak percaya. 如果你看圣经很多 Di dalam Alkitab begitu banyak dicatat. 狮子犯被人家用石头丢在他的身上，他死掉。 Stefanus dilempari batu sampai dia mati. 如果你看使徒保罗也是被这个加萨用那个剑杀他到死。 Kemudian juga Rasul Paulus dibunuh dengan panah oleh kaisar. 剑不让。 Oleh pedang. 你看在印尼也是很多教会被人家烧了。 Dan kita melihat di Indonesia juga banyak gereja yang dibakar. 现在谁会给我们公义呢？ Jadi sekarang siapa yang akan memberikan kita keadilan? 你们不要忘记了，上帝会审判他们罪人，上帝会惩罚他们罪人，这个是叫被我们报仇啊。 Jadi jangan lupa Allah yang akan menghukum mereka. Dan ini berarti Allah akan memberikan kita pembalasan. 我们不必我们自己报仇哈。 Jadi tidak perlu kita sendiri yang membalas. 如果人家坏对你，你会为他祷告咯。 Kalau kita dijahati orang, kita berdoa untuk dia. 我们不可以报仇咯。 Kita tidak perlu mengadakan 上 pembalasan. 帝他
照他的公义，他会审判啊，跟这个刑罚这样罪人啊哈。如果他们不悔改了， Karena Allah sesuai dengan keadilannya akan membalaskan untuk kita, akan menghukum mereka jikalau mereka tidak mau bertobat. 这个是第一段哈。 Jadi ini bagian pertama. 这个题目不是单单题目，但是上帝的计划，他要救我们每个罪人啊。 Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, bukan hanya sebuah tema saja, tetapi ini adalah 他会救我们，这个 akan 是 menyelamatkan kita. 上帝的计划。 Ini adalah rencana dari Allah. 第二点呢，我们要看 Bagian kedua, kita akan melihat. 从什么的情况啊，他救我们呢？ Jadi Allah akan menyelamatkan kita dari apa saja. 从什么的困难啊，他要救我们呢？ Dari kesusahan apa dia akan menyelamatkan 他要 kita. 救我们从哪一个问题呢？ Dari masalah apa dia selamatkan kita. 有7个地方啊。 Ada 7 aspek. 第一啊， Yang pertama, 他要救我们从我们的罪啊。 yang pertama dia menyelamatkan kita dari dosa 我 kita. 们打开马太福音第1章第21节啊。 Kita dapat membaca dari Matius pasal 1 ayat 21. 那这个这样讲啊，主耶稣的名字是叫耶稣，最后啊，因为耶稣要将他自己的百姓从罪恶里救出来啊。21节，马太福音1章最后一段。 Matius pasal 1 ayat 21 bagian B. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 他救我们从我们的罪哦， Jadi menyelamatkan kita dari dosa kita 单单有一个方法， hanya dengan satu cara. 怎么样的方法呢？ Caranya apa? 他要来到世界100%神，他现在也是100%人呢。 Dia yang adalah 100% Allah harus datang ke dalam dunia menjadi 100% 这 manusia. 个是圣诞了哈。 Inilah Natal. 那主耶稣出生的这个见证，你可以读在马太1章、2章、路加1章、2章啊。 Jadi kesaksian tentang kelahiran Tuhan Yesus kamu dapat baca dari Matius pasal 1 pasal 2, 路加1章、2章。 Lukas pasal 1 pasal 2. 为什么他要来做人呢？ Mengapa dia harus datang menjadi manusia? 他要代表我们人啊。 Karena dia mau mewakili kita. 他是单单一个人，世界上不会犯罪、不前犯罪的人哦。 Karena hanya dialah satu-satunya manusia yang tidak bisa berdosa dan tidak pernah berdosa. 每一个人已经犯了罪啊。 Setiap orang telah berdosa. 那他没有犯罪，他会被我们呢担当我们的罪在十字架上。 Karena dia tidak berdosa, maka dialah yang layak yang menggantikan kita menanggung dosa di kayu salib. 他用他的宝血洗净我们的罪啊。 Dengan darahnya yang kudus dia menyucikan dosa-dosa kita. 通过他的血，我们的罪擦掉啊，全部哦。 Dengan darahnya yang kudus maka segala dosa kita itu dihapuskan. 上帝是公义的哦。 Karena Allah itu adil. 如果我们认罪啊， Kalau kita mengaku dosa, 他会赦免我们的罪。 dia akan mengampuni kita. 用什么赦免我们的罪呢？ Dengan apa? 用主耶稣的宝血。 Dengan darah Tuhan Yesus. 第二， Yang 救我 kedua, 们从什么东西呢？ dari segi apa? 从 Dia 死 menyelamatkan 亡啊。 dari 为什 kematian. 么死亡呢？ Mengapa kematian? 现在我们看很重要的一个经节啊， Kita akan melihat satu ayat yang penting sekarang. 我们看这个以赛亚书25章8节，这个经节我们每个人要背的。 Kita akan melihat dari Yesaya pasal 25章啊， 25第8节， ayat 8. 先用印尼文来念哦。 Yesaya pasal 25 ayat 8. 以赛亚书25章第8节。 Yesaya pasal 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala murka dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakan. 从这个经节，我们有看啊，我们能够学习主耶稣要救我们从3个地方哈。 Dari ayat ini saja kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dari 3 segi. 第一， Yang pertama, 那印尼文翻不准哦。
Terjemahan dalam bahasa Indonesia kurang tepat. 主耶稣已经吞灭死亡，直到永远了。他吞死亡了哈。 Di sini dikatakan ia telah menelan maut selama-lamanya. 不是 meniadakan， 他吞死亡啊。 Jadi bukan kata meniadakan yang tepat, tetapi dia telah menelan maut. 我们每个人会被死亡吞掉， Setiap kita akan ditelan oleh maut. 因为我们在后面呢，死亡跟着我们呢。 Karena di belakang kita, maut itu mengikuti kita. 我们不知道他几时会吞我们呢。 Kita tidak tahu kapan kita ditelan dia. 但是如果他吞我们的时候啊，我们不能够说，哎，等哦，等给我1天2天，不能。 Tetapi pada saat dia akan menelan kita, kita tidak dapat mengatakan tunggu ya, tunggu sehari 2 hari, jangan telan saya. 无论你有钱有势力，不能。 Walaupun kamu punya uang, kamu punya kuasa, tidak dapat. 如果死亡要吞那个人，那个人就是会死啊。 Kalau maut sudah mau menelan orang itu pasti mati. 但是主耶稣不一样哦， Tetapi Tuhan Yesus tidak sama. 他不是被死亡吞，但是他吞死亡啊。 Dia bukan ditelan maut, tetapi dia yang menelan maut. 如果你看在那个哥林多前书15章啊， Kalau kita melihat 1 Korintus pasal 15, 哇，他怎么样吞死亡呢？ bagaimana Yesus menelan maut? 他为我们的罪十字架上死， Yaitu dengan cara dia mati untuk dosa-dosa kita di kayu salib. 然后他埋葬，人家埋他， Kemudian dia dikuburkan. 但是第3天礼拜天他复活啊。 Tetapi pada hari yang ketiga, hari Minggu, dia bangkit. 复活就是他吞掉死亡啊。 Dengan kebangkitannya artinya dia telah menelan maut. 当他吞死亡的时候啊，死亡啊，对我们信耶稣的人啊，我们不会怕死啊。 Ketika Yesus telah menelan maut, maka kita semua orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu lagi takut kematian. 我们不会死了。我们信耶稣的人啊，永远耶稣说不会死啊，因为我们基督徒啊，如果过世啊，那个不是死，那个是睡觉啊。 Dan artinya kita tidak akan mati lagi sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, karena Alkitab mengatakan bahwa sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, kita mati itu adalah tidur. 为什么睡觉呢？ Mengapa tidur? 因为我们的灵魂啊，天使带到天堂啊。 Karena pada saat kita mati, roh kita itu dibawa oleh malaikat ke surga. 如果不信耶稣啊， Tetapi kalau tidak percaya 那个 Yesus, 人的灵魂啊，被这个天使抓，那个他带他到这个阴间地狱哈。 tetapi kalau orang yang tidak percaya Yesus, ketika dia mati, maka rohnya akan dibawa oleh malaikat dan dilempar ke dalam neraka. 那个在哪边呢？他的火不会消灭， Di sanalah apinya tidak pernah padam 他的虫不会死掉， dan ulatnya tidak pernah mati. 永永远远痛苦啊！ Selama-lamanya menderita. 那主耶稣被他帮我们吞掉这个死亡啊， Jadi Tuhan Yesus menolong kita menelan maut. 然后他救我们从什么呢？他这里讲啊，他会擦掉我们每个人的眼泪啊。 Kemudian apalagi dia menolong kita, menyelamatkan kita. Di ayat ini dikatakan dia akan menghapuskan air mata kita. 每一个人已经哭，我不知道你哭好几次了。 Setiap orang pasti pernah menangis. Saya tidak tahu saudara pernah menangis berapa kali. 刚才说母的弟兄跟一个姐妹，他们第一个女孩子出生了。 Tadi di dalam pengumuman kita mengucapkan selamat untuk saudara Budi dan Iga atas kelahiran putri pertama mereka. 小孩子一出生一定会哭， Ketika seorang bayi lahir, pasti dia nangis. 是不是？ Bukankah begitu? 这里已经做妈妈的举手， Yang pernah jadi ibu, tolong angkat tangan. 有没有你们孩子出生的时候他笑唱歌？ Apakah ada anak kalian waktu lahir dia tertawa dan menyanyi? 有没有？ Apakah ada? 没有， Tidak ada. 全部哭是不是？ Bukankah setiap bayi ketika lahir pasti menangis? 为什么哭？ Mengapa menangis? 这个世界不是我们的家， Karena dunia ini 你知道吗？ sebenarnya bukan rumah kita. 我们是过路啊，这个世界啊。 Kita hanya menumpang lalu. 那我们的家在哪里呢？ Rumah kita di mana? 如果你信耶稣， Kalau kamu percaya Yesus, 天堂； rumahmu adalah 不 surga. 信耶稣， Kalau tidak percaya Yesus, 地狱。
neraka. 那现在耶稣啊，他除掉，他吞掉死亡，他擦掉我们的眼泪啊。 Jadi Yesus telah menelan maut dan dia menghapuskan air mata kita. 我们的家人过世的时候，我们哭啊。 Pada saat ada anggota keluarga kita meninggal, kita menangis. 但是你知道吗？如果上帝给我们荣耀的身体啊，我们永永远远不会哭啊，没有眼泪了 apakah 啊。 saudara tahu ketika Allah memberikan kita tubuh yang mulia, maka kita selama-lamanya tidak akan nangis, 不会犯罪，不会生病，不会 tidak akan sakit, tidak akan berdosa, 不会死， tidak akan mati, 不会怕， tidak akan takut lagi, 不会哭啊。 tidak akan menangis lagi. 第三点，你看啊，25章第8节， Kemudian masih dalam ayat yang sama, Yesaya 25 ayat 8. 他 Poin berikutnya, 他会除掉铺天之下信耶稣的百姓的羞辱啊。 bahwa Yesus akan menghapuskan segala rasa malu 他怎么样除掉我们的羞辱呢？ dari kita. Bagaimana Yesus menghapuskan rasa malu kita? 因为现在我们的身体是犯罪的身体哦， Karena sekarang tubuh kita adalah tubuh yang berdosa, 会老哦。 bisa menjadi tua. 那我今年啊过节以后啊，算我的岁已经60岁了，你知道吗？ Tahun ini ya, sesuai kalender Chinese, GI Peter itu sudah 60 umurnya. 啊，当我们测那个血眼的时候啊， Pada saat ya orang-orang Tionghoa merayakan apa ya, festival makan apa onde-onde, itu biasanya kalau sudah makan onde-onde katanya umurnya sudah bertambah 1 tahun. 那我们会老哦， Jadi sebagai manusia kita menjadi tua 我们会死。 dan pasti mati. 但是啊，你知道吗？当主耶稣来的时候啊， Tetapi tahukah saudara ketika Tuhan Yesus datang kembali, 我们的羞辱啊，他会怎么样擦掉啊？ maka rasa malu kita akan dihapuskan. 我们有荣耀的身体啊， Dan saat itu kita memiliki tubuh yang mulia. 这个荣耀的身体是不是像那个我的爸爸90岁一样吗？ Dan tubuh yang mulia yang Tuhan Yesus berikan, apakah tubuh itu seperti tubuh yang dimiliki oleh ayah saya? 是不是像那个林姐妹啊，她已经要100岁了，她的女儿在这里坐，你看吗？ Atau tubuh kita yang diberikan itu adalah tubuh yang seperti Ibu Lim Junlian. Di sini ada putrinya yang ibu itu sudah berumur hampir 100 tahun. 她90几岁啊，现在。 Sekarang dia di rumah ya, dia tidak datang ibadah karena berumur tua. Umurnya berapa ya? 90 berapa? 98岁啊！ 98. 我们的会员啊，这里有98岁的。 Jadi Ibu Lim Junlian adalah jemaat kita yang paling tua, 98 tahun. 以前呢，他还能够去哈努拉的教会聚会啊。 Dulu ketika kita belum pindah ke sini, dia masih sering ya kebaktian rajin setiap minggu di Hanura. 但是现在已经很老啊，他的一个女儿看他不够啊，要2个女儿看他。 Tetapi karena faktor umur yang sudah sangat tua, dia sekarang harus dijaga, dipelihara oleh 2 putrinya. 但是如果现在主耶稣来啊， Tetapi kalau saat ini misalnya Tuhan Yesus datang, 主耶稣会给他荣耀的身体啊。 maka Tuhan Yesus akan langsung memberikan dia tubuh yang mulia. 他几岁呢？ Maka tubuhnya akan 变 menjadi 成几岁呢？ tubuhnya akan menjadi tubuh yang umur berapa? 我相信像主耶稣复活的时候啊，33半岁啊。 Saya yakin pasti tubuh yang diberikan adalah tubuh yang seumuran dengan Tuhan Yesus ketika bangkit, kira-kira 33,5 tahun. 那这个以赛亚书25章8节很重要哦， Jadi Yesaya 25 ayat 8 sangat penting 因为那边有3个功课， karena di dalamnya mengandung 3 pelajaran. 主耶稣为我们吞死亡。 Pertama, Tuhan Yesus ya, mewakili kita menelan maut. 第二，他擦掉我们的眼泪； Yang kedua, dia menghapuskan air mata kita. 第三， Yang ketiga, 他除掉我们的羞辱啊。 dia menghapuskan segala rasa malu kita. 那最后啊，他要救什么呢？ Yang terakhir, dia akan menyelamatkan kita dari segi apa? 最后的，他要救以色列人啊。 Yang terakhir, bahwa Yesus akan menyelamatkan bangsa Israel. 那以色列人呢，现在他们有国家，但是他们没有国王啊。 Pada saat ini, Israel memiliki
negara tetapi mereka tidak punya raja. 那主耶稣会再来做他们的国王啊。 Dan Tuhan Yesus akan datang menjadi raja mereka. 如果你看啊，这个记载在哪里呢？ Hal ini dicatat di mana? 在这个罗马书11章26节啊， Di dalam Roma pasal 11 ayat 26启示录19章啊， dan Wahyu pasal 16. 第次他会救我们从哪里呢？刚才我们去读6个地方，主耶稣救我们了哈。 Jadi tadi kita sudah menyinggung 6 hal atau 6 segi Tuhan Yesus akan selamatkan kita. Yang terakhir yang ketujuh apa? 第七，他要救我们从我们的贫穷啊。 Bahwa Yesus yang ketujuh akan menyelamatkan kita dari kemiskinan kita. 在哥林多后书8章9节， 2 Korintus 8 ayat 9. 然后他会救我们从什么啊？上帝的愤怒啊！哈， Dan dia juga akan menyelamatkan kita dari murka Allah. 因为没有信耶稣的人啊，上帝会审判他们的罪啊，会刑罚他们的罪啊。 Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Allah akan mengadili dia dan menghukum dosa-dosanya. 主耶稣为我们十字架死，就是他受上帝的愤怒啊。 Karena pada saat Tuhan Yesus mati untuk kita di kayu salib itu artinya dia menerima murka Allah. 那我们再看啊，他救我们从死亡，第一， Jadi kita mengulang ya. Yang pertama, dia menyelamatkan kita dari maut. 第二，他救我们从罪恶， Yang kedua, menyelamatkan kita dari dosa. 罪恶。第三，他救我们的身体啊，羞辱的身体啊，给我们荣耀的身体。 Yang ketiga, dia menyelamatkan kita dari tubuh kita dan yang fana dan memberikan kita tubuh yang mulia. 第四啊，他救我们从上帝的愤怒。 Yang keempat, dia menyelamatkan kita dari murka Allah. 第五，他救我们从我们的贫穷啊。 Yang kelima, dia menyelamatkan kita dari kemiskinan 第六， kita. 他擦掉我们的眼泪。 Yang keenam, dia menghapus air mata kita. 他做救主，他会救以色列人啊。 Dan yang terakhir, sebagai juru selamat, dia akan menyelamatkan bangsa Israel. 那这个是完全的救恩哈。 Jadi inilah keselamatan yang komplit, yang sempurna. 但是现在要问我们，是不是你已经得救啊？ Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah kita telah diselamatkan? 怎么样能够得救呢？ Bagaimana cara diselamatkan? 那现在我们要看啊，单单有一个方法能够得救啊。 Sekarang kita akan melihatnya bahwa hanya ada satu cara untuk diselamatkan. 天父上帝派他的独生子来到这个世界， Allah Bapa telah mengutus putra tunggalnya ke dalam dunia ini. 他的名是耶稣， Namanya adalah Yesus. 但是天使讲他是主基督 Tetapi malaikat memperkenalkan dia sebagai ，Kristus Tuhan Tuhan， Yesus Kristus. Ah. Tuhan Kristus Tuhan。为什么他的名是 Tuhan Yesus Kristus 呢？ 为什么他的名字叫主耶稣基督？ Tuhan 的意思是上帝啊，神啊，给我们承诺啊，这个是叫上帝哈、Tuhan atau Allah artinya adalah Allah yang berjanji kepada kita. 他给亚当承诺， Allah telah berjanji kepada Adam, 给夏娃承诺， kepada Hawa. 他们要信主耶稣才能够得救。 Mereka berdua harus percaya Yesus baru bisa diselamatkan. 主耶稣来到这个世界， Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini 他用他的福音来救人啊。 dengan Injilnya dia menyelamatkan kita. 那个福音我们常常写啊，是有4×4哈。 Kita sudah sering kali pelajari bahwa berbicara tentang Injil ada istilah 4x4. 为什么4×4呢？ Mengapa 4x4? 第4个4是什么？ 4 yang pertama itu apa? 有4本福音， 4 yang pertama adalah Injil ada 4 kitab. 马太、马可、路加、约翰。 Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 那福音有4个教训， 4 yang kedua bahwa Injil ada 4 perintah, 教训 ajaran. 什么呢？ Apa itu? 你不可以不知道了。有4本福音，4个教训，你不可以 Jadi 不知道 jangan。tidak tahu tentang Injil 4x4. Pertama, 4 yang pertama adalah 4 buku. 第二是4个教训， Yang keempat, 4 ajaran. 你要知道这个才能够得救啊。 Kamu harus tahu ini baru dapat diselamatkan.
第二个教训是什么呢？ 4 ajaran itu yang pertama apa? 主耶稣基督为我们死照圣经的自在。 Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 他没有罪，但是他为我们的罪死啊！ Dia tidak berdosa tetapi dia mati untuk dosa-dosa 单 kita. 单他的宝血能够洗净人家的罪啊！ Hanya darahnya yang kudus yang dapat menyucikan dosa 这 manusia. 个是第一的功 Itu 课。 ajaran pertama. 第二的教训呢， Yang kedua, 证明他死啊，人家埋他在这个坟墓里面。 sebagai bukti dia telah mati, dia dikuburkan di dalam kubur. 第三点呢，第三天呢，他复活，照圣经的自在。 Poin yang ketiga, bahwa pada hari ketiga dia telah bangkit sesuai dengan kitab suci. 照圣经第三天就是礼拜天，他复活了。 Sesuai dengan kitab suci, hari ketiga itu adalah hari Minggu dia bangkit. 那复活节啊，就是我们基督徒过节，每个星期我们基督徒过节，你知道吗？ Hari kebangkitan itu adalah hari perayaan bagi setiap orang Kristen. Mereka Setiap lipai, hari ha? Minggu itu kita merayakan kebangkitan 为什么呢？ Yesus. Mengapa? 因为主耶稣从死人中复活了。 Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari 他 kematian. 复活的时候，他有荣耀的身体啊， Ketika dia bangkit, dia memiliki tubuh 他 mulia. 不被吃饭，他能够活； Sebenarnya dia tidak perlu makan, dia bisa hidup terus. 他不被走路，他能够上那个天堂啊。 Dengan tanpa berjalan, dia bisa langsung ke surga. 那他要给我们这样的身体啊， Dan dia akan memberikan kita tubuh yang seperti itu. 所以他这个是复活第三天礼拜天啊。 Jadi itulah kebangkitan dia pada hari Minggu. 如果你看呢，我们礼拜天一定红的这个日子哦， Kalau kita melihat kalender pada hari Minggu itu pasti tanggal merah. 为什么呢？ Mengapa? 因为主耶稣复活啊。 Karena Yesus telah bangkit. 他复活不是单单他复活，他要给每个信他的人有荣耀的身体啊。 Jadi bukan hanya dia bangkit, dia juga akan memberikan setiap orang yang percaya kepadanya tubuh yang mulia. 第四的教训呢，他探访他的门徒啊， Yang keempat, dia membesuk murid-muridnya. 他跟他的门徒去见面了， Setelah dia bangkit, dia memperlihatkan diri, menampakkan diri 10 kali 40天了哈。 dalam 40 hari. 但是最后的一天呢，门徒看到他升天了。 Dan pada hari terakhir dia di bumi, murid-murid menyaksikan dia naik ke surga. 主耶稣的福音就是4本，有4个教训。 Jadi itulah 4 kali 4. 4 pertama ada 4 buku, 4 kedua ada 4 ajaran. 第三呢有4个命令啊， 4 yang ketiga adalah Injil memiliki 4 perintah. 如果你信福音主耶稣有命令你你有欠福音的债，你知道吗？ Kalau kamu sudah percaya Injil, kamu memiliki keempat perintah ini dan kamu punya hutang terhadap 如果 Injil. 你没有还这个债你就是没有还债啊。 Kalau kamu tidak bayar hutang ini, artinya kamu tetap berhutang. 第一什么呢？ Hutang yang pertama, perintah pertama apa? 你要出去。 Keluar, kamu harus keluar. 明天有很多弟兄姐妹们会要受死哈。 Nah, besok kita akan menyaksikan beberapa saudara menerima baptisan kudus. 我跟他们讲怎么样呢？ Saya menyampaikan kepada mereka 我们有眼睛， bahwa kita memiliki mata 每天要看圣经； yang harus dipakai untuk membaca firman. 我们有耳朵， Kita punya telinga, 要听到， harus mendengar firman, 好好听到哦。 mendengar dengan baik. 不可以，我这里讲到你们在那边玩你们的手指那个是 Jangan 犯罪 sampai ketika saya sedang berkhotbah di sini, saudara duduk di sana diam-diam main HP. Itu 像 tidak 如 baik. 果在家里你有你的孩子们， Seperti misalnya di rumah kamu punya anak. 你跟他讲话， Waktu kamu berbicara kepada 他不要 anakmu, 听你， anakmu tidak mau dengar. 他看他的手机， Dia main HP. 好不好？这样的那个小孩子 Kalau anaknya demikian, bagaimana rasanya? Anak kamu baik atau tidak? 一定没有前途的小孩子。 Pasti kamu merasa anak ini tidak punya masa depan. 如果他不会改， Kalau dia tidak berubah. 上帝给我们这个耳朵， Jadi Allah memberikan kita telinga 我们要听他的话； untuk mendengar firman-Nya. 上帝给我们嘴，
Dan Allah memberikan kita mulut 我们要唱歌啊。 untuk memuji Tuhan. 那如果你们做礼拜啊，每期啊说几号的这个歌，你们要唱啊，打开来唱啊。 Maka waktu kita berkebaktian, bukankah kita dipimpin supaya kita membuka pujian untuk kita nyanyikan? 不可以没有一个人没有唱的。 Jangan sampai ada satupun yang tidak menyanyi. 上帝给我们主要赞美他哦， Jadi Allah memberikan kita mulut untuk memuji Dia. 上帝给我们腿啊， Dan Allah memberikan kita lutut 我们要跪下来祷告啊哈。 untuk berlutut berdoa. 啊，上帝给我们脚， Dan Allah memberikan kita 我 kaki 们能够出去跟人家见面，跟人家讲关于主耶稣基督的福音。 supaya kita dapat menggunakan kita punya kaki untuk berjalan keluar memperkenalkan Injil kepada orang lain. 七，第一的命令； Jadi perintah pertama keluar, 第二， kedua perintahnya 传主耶稣基督的福音，让人家信耶稣，做他的门徒。 memberitakan Injil Tuhan Yesus supaya orang percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus. 第三， Yang 如 ketiga, 果他们信耶稣，他们要受洗啊。 kalau mereka sudah percaya Yesus maka mereka harus dibaptiskan. 第四， Yang keempat, 要教他们啊， mengajarkan mereka 遵守主耶稣每一个命令啊。 untuk mentaati segala perintah Tuhan Yesus. 最后 Yang terakhir, 啊，福音有四代啊， empat yang terakhir bahwa Injil itu menyangkut 4 generasi. 有四代传主耶稣福音者啊。 Harus ada 4 generasi yang menjadi penginjil ya, pemberita Injil. 你要看这个教会好不好？ Kalau kamu mau melihat gereja ini bagus atau 你 tidak, 要看我们这里啊，他的公公、他的爸爸、他的孙子有没有出去传福音啊？ maka lihatlah apakah yang jadi kakek, jadi ayah, jadi anak ada pergi mengadakan 如 penginjilan. 果他的公公有传福音， Kalau hanya kakeknya yang ada menginjili, 他的爸爸传福音， yang jadi ayah juga menginjili, 他的孙传福音， cucu juga menginjili, 以后他的孙也是传福音， kemudian cicitnya juga menginjili. 因为我们要传福音啊。 Karena itulah kerjaan gereja ya, harus memberitakan 如 Injil. 果圣诞啊，我们没有传福音，这个圣诞没有意思，你知道吗？ Jadi kalau waktu Natal kita tidak memberitakan Injil, itu tidak ada artinya 圣 Natal kita. 诞不是圣诞老人，你知道吗？ Jadi Natal itu bukan hanya bicara tentang Sinterklas. 那在圣经没有圣诞老人的吗？ Karena di dalam Alkitab tidak ada bicara sama sekali tentang Sinterklas. 为什么现在有圣诞老人呢？ Tetapi sekarang mengapa di dunia ada namanya Sinterklas? 那因为啊，人家不要啊，圣诞的时候啊，人家认识主耶稣啊。 Itu orang ciptakan supaya orang di dunia ini tidak mau pada hari Natal itu mengenal Yesus. 那每个人哦，圣诞我要见到那个圣诞老人给我礼物啊。 Jadi semua orang hatinya itu difokuskan ya, ingin berjumpa dengan Sinterklas supaya diberi hadiah. 啊，这个圣经没有这样讲啊。 Jadi tentang Sinterklas Alkitab sama sekali tidak ada menyinggung. 那圣诞就是要知道主耶稣啊。 Natal haruslah mengetahui Yesus. 啊，第二点呢，我们要不是单单知道主耶稣，我们要相信他做我们的救主啊。 Tetapi bukan hanya kita mau mengetahui Yesus, kita harus percaya Dia menjadi juru 怎 selamat 么样 kita. 相信他呢？ Bagaimana cara percaya 我 kepada 们要 Yesus? 到他的面前认我们的罪啊。 Yaitu kita datang ke hadapannya mengaku dosa. 如果我们认罪啊，他的宝血能够洗净我们一切的罪啊。 Karena kalau kita mengaku dosa di hadapannya, maka darahnya dapat menghapus segala dosa 当 kita. 我们认罪的时候啊，上帝用耶稣的血洗净我们的罪啊，他已经接受我们做他的孩子们啊。 Dan pada saat kita mengaku dosa, maka Allah dengan darah Tuhan Yesus yang kudus menyucikan segala dosa kita dan Dia menerima kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. 如果你信耶稣啊，你 Kalau 就是 kamu percaya Yesus, 上帝的孩子 kamu menjadi anak-anak Allah. 啊。做上帝的孩子也是有责任哦。 Tetapi sebagai anak-anak Allah kita juga punya kewajiban, 他要 tanggung jawab 他要给我们他的国土啊。 bahwa Dia akan memberikan kita kerajaannya. 啊，他的国度啊，现在啊，他要我们为他工作啊。 Dan Dia mau kita bekerja untuk kerajaannya. 哇，我们现在很高兴哈、 Jadi kita sekarang sangat bersuka cita 因为在这个教会啊，我们看到更
更多弟兄姐妹们要奉献他自己侍奉主啊。 Karena di gereja kita melihat semakin banyak saudara yang mau mempersembahkan hidupnya, dirinya menjadi hamba Tuhan. 如果你们要侍奉主在教会很多的侍奉你们能够做到的。 Jadi jikalau saudara ingin melayani Tuhan, di gereja begitu banyak bentuk pelayanan yang dapat saudara lakukan. 现在你们看这个青年人他们能够帮忙我们这个安排这个照相机Seperti kita melihat ya, anak-anak muda, pemuda-pemudi banyak membantu di dalam pelayanan dokumentasi. 我知道你们会学驾车Dan pelayanan yang lain, saya juga yakin ya, banyak di antara kalian yang bisa belajar menyetir. 如果现在你们不会驾车，你们可以跟传道人讲说，我要学驾车。 Jikalau ada saudara yang tergerak ingin membantu pelayanan penjemputan, kamu dapat menghubungi hamba Tuhan mengatakan saya ingin belajar menyetir. 那在外面你们可以学怎么样驾车，不必去哪里了，在哪边你们可以学。 Pertama, saudara dapat belajar di lapangan dulu ya menyetir ya. Tidak perlu belajar jauh-jauh dulu. 我保证你一定会Saya jamin nanti akan bisa. 你知道我们需要很多车夫吗？ Tahukah saudara, gereja kita butuh banyak sopir. 那现在我们也有新的车夫咯。现在我 Nah, 们有 sekarang kita juga harus punya sopir baru. 已经有Oh, sudah 有 punya sopir. 加这个年轻的这个驾车人 Kita sudah punya satu sopir baru yang masih muda. 我们要学Jadi semua kita harus belajar. 以前我们全部不会驾车 Sebelumnya ya, setiap kita tidak bisa menyetir. 我以前也不会驾车， Dulu saya juga belum bisa 我 menyetir. 太太以前也不会驾车， Saya juga ya dulu belum bisa 为 menyetir. 什么现在会驾车呢？ Mengapa sekarang bisa? 因为上帝要我们接人送人Jadi kita harus belajar bisa supaya kita bisa membantu pelayanan penjemputan dan pengantaran. 现在我看你们很多年轻人 Saya melihat banyak sekali anak-anak muda 要学侍奉上帝 belajarlah melayani. 最好如果你们要奉献自己做传道、做传福音者，那个是最好Tetapi yang paling baik jikalau kamu tergerak untuk mempersembahkan seluruh hidup kamu menjadi hamba Tuhan, itu yang paling baik. 因为做上帝的仆人是永远的Karena menjadi hamba Tuhan itu selama-lamanya. 到你没有这个气 Sampai putus nafasmu. 如果你做工你会那个退休Kalau kita bekerja, itu ada istilah namanya pensiun. 做总统最多10年 Atau kalau yang menjadi presiden, paling lama dia bisa menjadi presiden 10 tahun. 但是做上帝的仆人做到死 Tetapi kalau jadi hamba Tuhan sampai 这 mati. 里很多年轻人 Di sini banyak pemuda-pemudi. 祷告你们能够奉献你的生活Berdoalah. Kalau Tuhan gerakkan, kamu dapat mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan. 进到神学院学圣经 Kamu pergi ke sekolah Alkitab atau seminari belajar firman 我们 Tuhan. 这里有神学院 Di gereja kita punya sekolah 你 Alkitab. 们可以读 Kamu dapat belajar di 以 situ. 后能够传福音 Kemudian kamu setelah itu bisa menjadi pemberita Injil, 能够带领教会 dapat memimpin gereja. 这个是最好的侍奉，你知道吗？ Ini adalah pelayanan yang terbaik. 像什么呢？像主耶稣一样 Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. 主耶稣到这个世界，他有没有做其他的东西吗？ Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, kita lihat apakah dia melakukan pekerjaan yang lain? 他有没有开店？ Apakah dia buka toko 他有没有开 bengkel？ atau buka bengkel 他有没有开工厂？ atau buka pabrik? 没有。 Tidak ada. 主耶稣就是侍奉我们 Hidupnya dia hanya melayani manusia, 传福音到他死 memberitakan Injil sampai dia 如 mati. 果上帝呼召你 Kalau kamu merasa dipanggil oleh Tuhan, 你要奉献你的生活 maka kamu mau mempersembahkan hidupmu 上帝的面前 di hadapan Allah, 那个比做总统更重要 maka hal itu adalah sebenarnya lebih penting dari menjadi 因 presiden. 为如果你带领一个人信耶稣， Karena kalau kamu bisa membawa satu orang saja percaya Yesus, 你救他的灵魂永永远远 maka artinya kamu telah menyelamatkan rohnya itu selama-lamanya. 做总统 Kalau menjadi presiden, 当能够给
印尼人vaksin 啊。 hanya bisa misalnya memberikan seluruh rakyat Indonesia vaksin. 但是vaksin以后会不会死？会死啊！ Tetapi apakah setiap orang setelah menerima vaksin tidak mati? Tetap bisa 会死 mati.。但是如果你做传福音者， Tetapi kalau kamu menjadi pemberita Injil, 你带领一个人信耶稣， kamu berhasil membawa satu orang saja 你知道 percaya 他 Yesus. 不会死吗？ Artinya orang yang kamu bawa itu tidak akan 如 mati. 果现在耶稣来，耶稣给他荣耀的身体啊！ Karena misalnya saat ini, hari ini Yesus datang, Yesus langsung beri dia tubuh mulia. 你们要每天祷告啊！ Jadi berdoalah setiap hari. 这个教会的年轻人要奉献他们来做主耶稣的仆人啊！ Bahwa anak-anak muda di gereja ini kiranya digerakkan untuk mempersembahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. 这个是最好的侍奉啊！哈， Ini adalah pelayanan yang terbaik. 不是开店， Jadi bukan karena buka toko, 不是开工厂， buka pabrik, 不是做总统， atau menjadi presiden. 最好是做上帝的仆人啊！ Yang terbaik adalah menjadi hamba Tuhan. 最后， Yang terakhir, 什么样证明主耶稣是世界的救赎主呢？ apa bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dunia? 他讲一句话： Dia mengatakan satu kalimat, 我就是道路 Akulah jalan 和真理 dan kebenaran 和生命。 dan hidup. 没有一个人能够到我父那里去，如果没有通过我。 Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 为什么他说我是道路呢？ Mengapa dia mengatakan 因为在- akulah jalan? 因为世界上啊很多宗教啊， Karena di dunia ini banyak agama. 这个道路啊，他们做啊，思想有这个宗教能够带人到天堂啊。 Mereka menciptakan agama dengan pikiran bahwa mereka dapat membawa orang ke surga. 你知道啊，这个宗教从哪里来哈、 Tahukah saudara, agama itu berasal dari mana? 最多宗教是从这个东方来的， Agama paling banyak itu berasal dari timur. 有道教就是东方亚洲， Agama Yahudi itu berasal dari timur ya, dari Asia. 基督教也是东方， Agama Kristen Protestan dari timur juga. 回教也是东方哦， Islam juga dari timur. 很多教就是从东方的哦。 Jadi banyak agama itu berasal dari timur. 啊，主耶稣说 Berasal dari 这 timur. 个教啊，单单信教不能够带我们上天堂。 Dan Tuhan Yesus mengatakan hanya percaya kepada agama tidak dapat membawa kita ke surga. 第二， Yang kedua, 那我就是真理哦。 Yesus mengatakan akulah kebenaran. 为什么真理呢？ Mengapa kebenaran? 真理是代表啊那个西方的人啊， Kebenaran ini menunjuk kepada Barat ya, orang-orang belahan Barat. 你看呢、很多研究这些的就是西方的人啊、 Kita melihat banyak penemuan-penemuan itu berasal dari Barat. 你看飞机谁发明的也是西方人啊、 Seperti pesawat ditemukan juga dari orang Barat. 你看这个电话谁发明的也是西方人啊、 Kemudian telepon juga dari Barat penemuannya. 这个的工程呢，带给我们什么啊？很这个舒服的生活。 Jadi segala macam penemuan secara teknis ini memang memberikan kita kenyamanan dalam hidup. 如果你看呢，西方有没有一个教出来的？没有哦。 Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, apakah dari negara Barat ada timbul agama? Tidak ada. 没有哈、 Tidak ada. 西方们信什么教呢？ Sekarang orang Barat percaya agama apa? 他们信犹太教、 Mereka percaya agama timur, misalnya agama Yahudi, 基督教、 agama Kristen, 其他的教， dan agama-agama 因 lain. 为他们注重啊，就是这个叫真理哦。 Karena orang-orang Barat itu lebih menghormati, menghargai kebenaran. 但是这个真理不能够带他们到父那里去啊。 Tetapi segala kebenaran yang mereka percaya itu tidak dapat membawa mereka kepada Allah 主 Bapa. 耶稣说他是道路，他也是真理，他也是生命。 Jadi Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 那生命啊是上帝给我们的哦， Sekarang hidup itu Allah berikan untuk kita. 不是你的爸爸妈妈给你的， Jadi bukan hanya ayah ibumu saja yang 但是我 berikan. 们的生命
一段时期会过世。 Tetapi hidup kita satu saat akan berakhir. 主耶稣说他是道路， Tuhan Yesus katakan dialah jalan. 单单一条路才能够带我们到天堂。 Jadi hanya satu jalan itu saja yang bisa membawa kita ke surga. 那第二，它是真正的真理啊。 Yang kedua, dia mengatakan dia kebenaran, artinya dia adalah kebenaran yang sejati. 因为我们世界的真理啊会改变的哈。 Karena kebenaran di dunia ini berubah. 刚才我们已经提到哦，以前呢，如果你们看了哈，我们坐脚踏车， Tadi sudah disinggung sebentar tentang perubahannya. Misalnya, dulu kita hanya ada sepeda ya. Kita orang zaman dulu naik sepeda 那人家坐这个北站车， atau naik becak. 现在有没有北站呢？ Nah, sekarang kita lihat apakah masih ada becak? 很少了哈。 Tidak ada lagi, hampir 那 tidak ada. 脚踏车现在变成摩托车了哈。 Nah, dari sepeda berkembang menjadi sepeda motor. 因为这个科学改变了， Karena ilmu pengetahuan itu berkembang terus. 以后我们不用了哈，不用这个科学。 Karena kelak kita tidak perlu lagi ilmu 如 pengetahuan. 果我们有荣耀身体，我们是要坐脚踏车吗？ Karena kelak kalau kita sudah punya tubuh mulia, apakah kita masih perlu sepeda? 不要了 Tidak perlu lagi. 我们不要坐飞机了。 Tidak perlu pesawat lagi. 耶稣说他是真的真理啊， Oleh sebab itu Yesus katakan dia adalah kebenaran yang 他 sejati. 要救东方人， Dia mau menyelamatkan orang-orang dari belahan dunia timur 他要救西方人， dan juga manusia dari belahan barat. 他要救全部的人啊！ Yesus mau menyelamatkan seluruh umat 给我们 manusia. 不是单单生命咯， Bukan hanya memberikan kita hidup, 但是给我们永生啊！ tetapi memberikan kita hidup kekal. 为什么我们要信主耶稣的话呢？ Mengapa kita harus percaya firman dari 因为 Yesus? 他讲出的话已经发生了。 Karena apa yang dia katakan itu sudah terjadi. 圣经说这个是预言啊， Dan Alkitab menyebutnya itu sebagai nubuat. 他还没有升天的时候， Sebelum Yesus terangkat ke surga, 他交代他的门徒不可以离开耶路撒冷， dia berpesan kepada murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem. 天父会派圣灵通过耶稣， Karena Allah akan mengutus Roh Kudus melalui Yesus 让他的门徒能够有能力 supaya murid-muridnya memiliki kuasa 出去做见证， untuk keluar menjadi saksi 建立主耶稣新约的教会， dan mendirikan gereja perjanjian baru dari Yesus 从耶路撒冷、 dari Yerusalem, 犹大、 Yudea, 撒玛利亚 Samaria 到普天之下 sampai ke ujung bumi. 这个已经完成了。 Dan itu sudah terjadi. 第二， Yang 他 kedua, 交代他的使徒 Yesus berpesan kepada para rasul 要写新约圣经啊。 untuk menulis perjanjian baru. 主耶稣升天是30年了， Waktu Yesus terangkat ke surga itu terjadi pada tahun 30 setelah Tuhan Yesus lahir. 最先的福音写出来就是马大福音啊，马太福音， Injil yang paling pertama ditulis adalah 马太福音 Matius. 这个是45年了哈，打开 Itu 啊。 ditulis kurang lebih pada tahun 45. 启示录就是95年写的， Sedangkan kitab Wahyu itu ditulis kurang lebih pada tahun 96. 95年 95. 在我们身上有这个圣经了， Nah, sekarang di tangan kita ada Alkitab ini. 主耶稣的教会也是有了， Dan gereja Tuhan Yesus juga punya. 他的圣经也是有了，主耶稣的圣经已经也是给我们了。 Alkitab firman Tuhan sudah Tuhan Yesus berikan untuk kita. 但是这个是100年的，他讲的话已经做到了。 Tetapi nubuatan itu sudah dinubuatkan 100 tahun sebelumnya dan itu sudah digenapi. 他讲的话100年呢，他的门徒做到完了。 Dan kata-kata yang Tuhan Yesus pesankan itu selama 100 tahun sudah dilaksanakan oleh para muridnya. 但是现在我们已经2000年，你知道吗？ Nah, sekarang sudah 2000 tahun sejak dia lahir. 这个2000年的意思是什么？ Apa artinya sudah 2000 tahun? 他要再来了。 Artinya bahwa dia akan segera kembali. 他来的时候就万王之王、万主之主啊！ Ketika dia datang kembali, dia akan menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala 他 Tuhan. 给我们记号啊， Dan dia telah memberikan kita tanda-tanda. 什么记号呢？ Apa tanda-tanda kedatangannya yang kembali? Digitu. Yang pertama adalah antikristus. 第二， Yang kedua, 国大国，
bangsa melawan bangsa. 第三会很多地震。 Yang ketiga akan terjadi banyak gempa. 刚刚我们看到在最高的山啊，火山爆炸。 Baru-baru ini kita melihat bahwa gunung yang tertinggi di Jawa meletus. 啊，第四的记号是什么呢？ Tanda yang keempat apa? 人家更厉害犯罪。 Manusia semakin berdosa. 啊，现在的最厉害的罪是什么呢？ Dosa yang paling parah sekarang apa? 你看人家是同性恋哈， Homoseksual. 不要听老人家的话， Tidak mau taat kepada orang 在 tua. 心没有爱， Tidak ada kasih lagi di 那 dalam 这个 hati 是 mereka. 第四的记号咯。 Itu tanda yang keempat. 第五的记号啊， Tanda yang kelima 它是什么啊？ apa? 啊，上帝说啊，以色列会变成一个国家。 Tuhan mengatakan Israel akan menjadi satu bangsa, negara. 这个已经发生了。 Dan ini sudah terjadi. 当他们钉主耶稣十字架的时候啊，上帝惩罚他们啊，分散他们到全世界。 Sebelumnya memang orang Israel ya, bangsa Yahudi ketika mereka menyalibkan Yesus, Allah memecah mereka ke seluruh dunia. 但是1948年呢，上帝带他们到以色列啊，成立一个国家。 Tetapi pada tahun 1948 Allah mengumpulkan mereka kembali dan membentuk kembali satu negara. 这个是主耶稣已经讲过哦。 Ini sudah Tuhan Yesus katakan sebelumnya. 为什么他们会整一个国家呢？ Mengapa mereka bisa merdeka dan membentuk kembali satu 因为他们 negara? 以后会建这个圣殿啊， Karena kelak mereka akan mendirikan bait Allah 在那里建圣殿啊，耶路撒冷啊。 di mana yaitu di Yerusalem. 这个圣殿已经被这个罗马政府拆掉啊。 Karena bait Allah yang sebelumnya telah dihancurkan oleh pemerintah Roma. 如果现在你去耶路撒冷，他们没有圣殿啊， Kalau sekarang kita ke Yerusalem tidak ada lagi bait Allah. 为什么他们要建圣殿呢？ Jadi mengapa kelak mereka akan bangun kembali bait Allah? 因为有一天敌基督啊会哪边呢说跟世界的人啊， Karena pada satu saat Antikristus akan berdiri di bait Allah itu 他跟人家讲，全部的教要消灭， dan dia akan memberitahukan, Antikristus ini akan memberitahukan bahwa semua agama akan dihapus. 不可以拜你们的主， Tidak perlu ada agama lain lagi, tidak perlu sembah Tuhan lain lagi. 你们要拜我啊， Antikristus itu akan mengatakan sembah aku saja. 我是基督啊， Karena aku ini Kristus. 他是假基督， Padahal dia Kristus 他 palsu. 不是真的基督。 Dia antikristus, dia Kristus 这个 palsu. 是 Dia 六， bukan Kristus yang 这个是 sesungguhnya. 6个记号啊， Jadi itu 6 tanda 会发生啊， yang akan terjadi. 在我们的眼前了 Itu sudah di depan kita. 啊。我们信耶稣的人能够做什么呢？ Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, apa yang dapat kita 是 lakukan? 不是赚多多钱？ Apakah dengan cara mencari uang sebanyak-banyaknya? 你赚很多钱，你不能够带走你的钱啊。 Tahukah saudara, sebanyak apapun uang yang kamu peroleh, kamu tidak bisa bawa pergi 你 nanti. 能够带走的就是你的侍奉啊、哦。 Yang dapat kamu bawa kelak hanya pelayananmu kepada Tuhan. 如果你侍奉上帝，上帝会奖赏你啊。 Kalau kamu melayani Tuhan, maka kamu akan diberi hadiah oleh Allah. 我们能够做就是传主耶稣基督的福音啊。 Maka yang dapat kita lakukan saat ini adalah memberitakan Injil 我 sebanyak-banyaknya. 们教会每个拜二有出去传福音跟探访， Gereja kita ada program penginjilan setiap hari Selasa 跟探访。 dan pembesukan juga hari Selasa. 你们如果要参加，可以通知我们啊。 Saudara, jikalau punya waktu dan tergerak ingin join, boleh menghubungi kami 让你们能够知道怎么样探访跟传福音。 supaya saudara mengerti dan tahu bagaimana dan apa itu namanya penginjilan dan pembesukan. 因为传福音啊，可能几年以后，我们才能够看它的效果。 Karena penginjilan itu tidak gampang ya. Mungkin kita harus lakukan beberapa tahun baru kita lihat hasilnya. 最后我做一个见证。 Terakhir saya memberikan satu kesaksian. 95年前，我们常常去到巴黎木星传福音。 15 tahun yang lalu kami sering memberitakan Injil ke Parit Muksin. 但是现在不会很常去那边。 Tetapi untuk saat-saat ini kami sudah jarang ke tempat itu. 有一天我到一个店要买东西， Pada satu hari saya pergi ke sebuah toko ingin membeli sesuatu. 在 Sungai Raya Dalam，
di Sungai Raya Dalam. 有一个很老的那个姐妹， Lalu di situ saya bertemu dengan seorang saudari yang sudah berumur. 她叫我啊， Saudari itu memanggil 她 saya. 还记得我啊， Dia masih ingat dengan 她 saya. 很老了， Dia sudah berumur lanjut. 她是用脚踏车去接她的孙子啊， Saat itu dia menggunakan sepeda untuk menjemput cucunya. 她的孙子就是在这个Polda 的那个 traffic light 那边读书小学。 Karena cucunya itu sedang bersekolah di dekat lampu merah simpang dari Polda di Sungai Raya Dalam. 那她跟我讲，她在这个 pom bensin 的旁边住啊，一个眼那边住啊。 Dan ibu itu mengatakan sekarang dia tinggal di sebuah ladang, kebun. di kebun dekat belakang dari sebuah pom bensin di Sungai Raya Dalam, 那靠近 Korpri 啊。 dekat sekali dengan daerah Korpri. 我说我会拿到你的家，我会带你跟你的孙再来我们Sungai Raya Dalam 的教堂。 Jadi saat itu saya katakan, oke, saya akan kembali ke rumahmu untuk membesukmu dan membawa kamu untuk kembali bersama cucumu ke gereja di Sungai Raya Dalam untuk berkebaktian. 我问这个阿姨，老阿姨， Lalu saya bertanya kepada ibu 为 tua, 什么你知道我啊？ kenapa kamu masih ingat saya? 哦，她说以前啊，10多年前你已经到巴黎木星去传福音啊。 Dia mengatakan, belasan tahun yang lalu, tepatnya 15 tahun yang lalu, kamu pernah ke Parit Muksin memberitakan Injil untuk saya. 可能我的脸不会很多改变哈，不 Jadi mudah哈。 ibu ini bisa mengenal penginjil Peter karena mungkin mukanya tidak banyak berubah. 我说阿姨啊，我说阿姨，你抄你的电话哦，给这个卖店主啊，因为他不记得他的电话。 Jadi saya kemudian minta nomor telepon dari ibu ini dan karena dia tidak hafal, 我说你以后啊，如果再来啊，你抄你的电话给这个店主啊，我会 lalu saya pesan kalau dia kembali hari lain ke toko itu, saya minta dia catat dan berikan kepada pemilik toko itu. 但是他没有哈， Tapi dia tidak 可能 lakukan, 他忘记。 mungkin dia lupa. 到一个星期二， Sampai kemudian Selasa minggu berikutnya, 我们要出去传福音探访， yaitu pada hari di mana tim kami akan mengadakan penginjilan dan pembesukan, 全部的传道人生病啊，不能去啊。 dan kebetulan hari itu hari Selasa banyak ya tim kami dari hamba Tuhan banyak yang sakit sehingga tidak dapat melakukan penginjilan dan 是不是我要放假不去 karena banyak yang sakit saya tidak meliburkan diri juga. 我叫一个年轻人是 Alfio， Lalu saya mengajak satu pemuda yaitu Alfio 跟我的小的孩子 Ezra， dan mengajak putri bungsu kami Putra bungsu. putra bungsu kami Ezra. 我们去那边传福音啊。 Lalu kami pergi ke daerah untuk 感 memberitakan. 谢主能够找到他的眼了哈， Dan puji Tuhan kami berhasil menemukan kebun di mana dia tinggal. 他的眼是很大的， Kebunnya besar 不是他的， tapi bukan milik dia. 就是一个老板空店给他住的。 Itu adalah milik dari seorang bos yang memberikan dia izin untuk tinggal di kebun itu. 看起来啊，那个门啊锁到静静啊哈， Waktu kami tiba di kebun itu kelihatannya tembok ya, pagarnya itu dikunci rapat. 但是里面呢远远有那个房子。 Tetapi dari jauh di dalam kebun kelihatan sebuah rumah. 感谢主，他有狗啊哈， Puji Tuhan rumah itu memelihara anjing. 那他配然后那个狗哈， Dan ketika anjing 然 menggonggong, 后他有人出来呀、 maka orang rumah itu keluar 他出来开门， dan buka pagar. 然后我的最小的孩子 Ezra 哈， Lalu putra kami yang paling bungsu Ezra, 因为他有参加这里训练传福音， karena Ezra ini pernah dilatih ikut pelatihan untuk penginjilan. 他已经11岁啊， Jadi Ezra sudah berumur 11 tahun. 他能够传福音 Dia memberitakan Injil 给这个小孩子听啊， kepada anak-anak ya di rumah itu. 然后这个小孩子啊2个啊， Jadi di rumah itu ada 2 anak, dia beritakan Injil kepada kedua anak itu. 感谢主，他们要信耶稣。 Puji Tuhan kedua anak itu mau. 现在我们能够带他3个人呢到Sungai Raya 的教会啊聚会啊，
Dan puji Tuhan, akhirnya kami bisa membawa 3 orang, yaitu ibu tua ini dan kedua anak kecil itu berkebaktian di gereja di Sungai Raya 这 Dalam. 个老阿姨的名是阿夏， Jadi ibu tua ini bernama Ibu Asia. 她的孙就是 Devan 跟这个阿丹。 Dan kedua anak kecil itu adalah cucunya bernama Devan dan Atan. 阿丹，如果我们要传福音啊， Jadi intinya kalau kita mau memberitakan Injil, 无论几10年以前啊，它的效果啊，可能现在我们才能够看到啊。哦， kalau kita mau memberitakan Injil, walaupun sepertinya tidak melihat hasilnya secara langsung, tetapi belasan tahun kemudian kita bisa melihat hasilnya. 但是如果我们没有传福音， Tetapi kalau kita tidak memberitakan Injil, 对我们是咒诅啊。 itu menjadi satu kutukan untuk kita. 如果你信耶稣， Kalau kamu sudah percaya 没有 Yesus, 带领人家信耶稣， tidak memimpin orang lain untuk percaya 那个 Yesus, 是咒诅啊。 itu merupakan sebuah kutukan. 但是如果你带领人家信耶稣， Tapi sebaliknya, kalau kamu berhasil membawa orang percaya Yesus, 你救他的灵魂。 kamu sudah menyelamatkan 今 satu 天我 orang. 们已经写4个功课。 Jadi pagi ini kita sudah belajar 4 pelajaran. 第一， Yang pertama, 上帝啊，差派主耶稣基督做世界的救赎主， bahwa Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia. 他救我们从哪里呢？ Menyelamatkan kita dari apa? 救我们从罪， Menyelamatkan kita dari dosa, 从那个死亡， dari kematian, 从我们的身体， dari tubuh kita yang fana. 那救我们擦我们的眼泪， Menyelamatkan kita dengan menghapuskan air mata 救我 kita. 们从我们的贫穷， Menyelamatkan kita dari kemiskinan 啊， kita. 救我们从我们的羞辱， Menyelamatkan kita dari rasa malu 然后 kita. 他会救以色列。 Dan yang terakhir, dia akan menyelamatkan bangsa Israel. 第三， Pelajaran yang ketiga, 你已经信耶稣吗？ apakah kamu sudah percaya 你 Yesus? 要信耶稣的福音， Kamu harus percaya Injil Yesus. 你要悔改， Kamu harus bertobat, 你要认罪， mengaku dosa. 然后上帝接受你做他的孩子， Maka Allah akan mengangkatmu menjadi anaknya. 你要为他做工。 Dan yang terakhir, kita harus bekerja untuk dia. 第四， Pelajaran keempat hari ini, 证明主耶稣就是救赎主， bukti bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. 他救东方的人、西方的人、全世界的人。 Dia menyelamatkan orang timur maupun orang barat, seluruh manusia. 全部他讲的话，100年啊，已经做到了哈。 Dan semua yang Tuhan Yesus katakan sudah dilaksanakan selama 100 tahun. 当他的门徒还生在世界上， Ketika murid-muridnya masih hidup. 但是现在 Tetapi saat ini, 啊，我们看世界我末日了， kita melihat dunia ini sudah akan berakhir. 他给我们6个记号。 Kita sudah masuk dalam akhir zaman dan Yesus telah memberikan kita 7 tanda. 但是我们能够 Akhir zaman. 做，就是有一个工作，就是出去传福音。 Tetapi ada satu hal yang dapat kita kerjakan, yaitu memberitakan Injil. 每个信耶稣的人能够传福音啊！ Setiap orang yang percaya Yesus pasti dapat memberitakan Injil. 我们来祷告， Mari kita berdoa. 我们在天上的父，我们感谢你， Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu. 求你祝福你的话。 Kami mohon Engkau memberkati 我 firman. 们不是听话， Bukan kami hanya mendengar, 但是我们要信你的真理， tapi kiranya kami dapat menjalankan kebenaran firman-Mu 来荣耀你的名。 untuk memuliakan 求 nama-Mu. 你赦免我们的罪， Ampunilah dosa-dosa 奉 kami 耶稣的名， dalam nama Yesus. 阿门。 Amin. 我们要站立。 Mari kita berdiri. 我们最后的诗歌就是在这个周刊。 Lagu terakhir kita sudah ditulis di dalam buletin. 单单用印尼文来唱第三面， Kita akan menyanyi hanya dalam bahasa Indonesia. Sudah ditulis di dalam buletin halaman 3. 因为神很爱世人。 Judulnya adalah Karena Allah Sangat Mengasihi Dunia. 约翰福音3章16节， Dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Di 2 3. Karena Allah cinta manusia
Dia telah berikan Tuhan Yesus pada manusia, agar kita semua percaya Dia tidak ke neraka tapi ke sorga. Tuhan Yesus gantikan kita taat sempurna serta mati untuk dosa kita, lalu dikubur dan bangkit pula, tampakkan diri bertubuh mulia. Kita semua orang berdosa, terimalah Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Selagi bernafas, jangan tolak Dia, jangan terlambat, jangan binasa. Ayat 1, setelah ayat 1 kita akan menerima doa berkat. Karena Allah cinta manusia,是個認人爭錯，是個一繼續進造成一慈悲，是個愛嚟將數有上帝是本嘅福氣，是個兩數聖經裡面嘅引起祝福。當然我主耶穌基督恩惠，天父上帝嘅慈愛，聖靈嘅感動亦交通上受亦總之上門同齊，從今時一直到永永遠遠，阿門。阿門頌。阿門。阿門。阿向錯滅多神飛人上帝祝福大家，最後時間嚟唱嚟嘅熱笑詩歌，人做師傅。